Sunan Tirmizi. Babu ma jaa fi karahiyati an yattakhidha 'ala al-qabri masjidah. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi karahiyati an yattakhidha 'ala al-qabri masjidan. Bab datang berkenaan dengan makruh mengadakan kubur, mengadakan masjid, menjadikan masjid di atas kubur, buat masjid di atas kubur. Bukan kata buat masjid berhampiran ataupun bersebelahan kubur, buat di atas kubur dengan tujuan sembahyang menghadap kubur ataupun sembah kubur seperti mana sembah berhala, itu dilarang. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat maksudnya meminta menjauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap zairat, muannas, jamak muannas, wanita-wanita yang menziarahi kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suraja, dan mereka yang menjadikan ataupun mengadakan masjid tempat sembahyang di atasnya, di atas kubur-kubur, dan juga suraj, jamak bagi siraj, lampu pelita, maksudnya pasang lampu-lampu, pelita-pelita di atas kubur. Itu dilarang, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab ni, dalam hadis ni ada dua bahagian, dua hukum. Pertama berkaitan dengan zairatil kubur, wanita-wanita yang mengunjungi, menziarahi kubur. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, mengharuskan kaum wanita menziarahi kubur, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ni dan larang kaum wanita menziarahi kubur. Kemudian daripada itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kaum wanita menziarahi kubur. Pada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ni disebabkan ketika itu kelihatan kaum wanita kurang sabar mereka, dan juga mereka banyak menzahirkan ratapan mereka dan sebagainya. Jadi disebabkan itu pada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada mereka kaum wanita menziarahi kubur. Selepas daripada itu nampaknya mereka dapat mengawal diri dan mereka mampu bersabar. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, mengharuskan kaum wanita mengunjungi kubur, tanah perkuburan. Jadi dalam hukum yang mengharuskan oleh Rasulullah SAW bukan terhad kepada kaum lelaki saja, termasuk kaum wanita juga diharuskan menziarahi tanah perkuburan. Dan bahagian kedua iaitu berkenaan dengan menjadikan masjid tempat sujud dengan kubur-kubur dan menghias kubur-kubur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang buat masjid di atas perkuburan. Itu disebabkan kaum Yahud dan Nasara kebiasaan mereka begitu. Mereka jadikan kubur-kubur Nabi Anbiya, mereka jadikan masjid, dan mereka jadikan kubur-kubur itu kiblat bagi mereka sembahyang. Kemudian mereka menghadap ke arah itu sembahyang. Jadi seolah-olah sembah patung berhala dan sebagainya. Jadi disebabkan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang buat masjid di atas tanah perkuburan, kubur di atas kubur, dan khususnya di atas kubur Nabi Anbiya, seperti mana kaum Yahud dan Nasara mereka lakukan dulu seperti itu. Wasuraja, dan juga menghiaskan kubur dengan lampu pelita dan sebagainya. Itu juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah perkuburan ini tepat bagi mengingati maut dan juga akhirat. Jadi di situ tidak sepatutnya buat hiasan yang menggambarkan boleh melupakan kematian dan juga akhirat. Jadi disebabkan itu dilarang. Jadi biar nampak di situ betul-betul tepat itu boleh mengingatkan kematian dan boleh mengingatkan akhirat. Jadi yang menghias, memasang lampu pelita apa semua ni bercanggah dengan kehendak itu. Jadi disebabkan itulah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni ada muhaddisin sebut wal muttakhidina alaiha, ada kaid di sini alaiha, di atas tanah perkuburan tu, di atas kubur tu buat masjid. Itu dilarang, maksudnya betul-betul buat masjid di atas kubur, kemudian kubur tu jadi kiblat untuk sembahyang
dan sebagainya, bagaikan kubur itu sembah, seolah-olah sembah berhala, patung dan sebagainya. Jadi dengan adanya syarat alaiha, kalaulah jadikan masjid, adakan masjid bijambiha la ba'sa bihi, di bersebelahan dengan kubur, berhampiran dengan kubur, adakan masjid, itu tidak mengapa. Maksudnya itu bukan tujuan nak sembah kubur tu, bukan nak agungkan mana-mana kubur, cuma masjid ada di bersebelahan dengan tanah perkuburan, itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Perkara itu disebut oleh Mullah Ali Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, syarah Mishkatul Masabih. Berkenaan dengan kubur-kubur yang ada berhampiran dengan masjid, bersebelahan dengan masjid, yang kata tidak mengapa, itu mereka yang berpendapat begitu, mereka kemuka dalil. Katanya mereka di antara hatim di Kaabah, di antara hatim dan di antara Hajar Aswad, dan juga berhampiran dengan telaga Zamzam, di situ ada lebih kurang kubur Nabi Anbiya sebanyak 70 kubur. Jadi tidak ada mana-mana ulama melarang seseorang sembahyang di tempat-tempat itu. Jadi maksudnya Masjidil Haram ada berhampiran dengan kubur-kubur Nabi Anbiya, disimpan di antara Hajar Aswad dan Zamzam, telaga Zamzam. Jadi sebab itulah ulama kata kalau kubur tu ada berhampiran dengan masjid, tidak tujuan menjadikan kubur itu sebagai kiblat, dan juga tidak ada maksud tidak menghendaki nak sembah kubur tu seperti mana orang sembah patung berhala. Kalau macam tu kiranya tidak mengapa. Qala wa fil babi an Abi Hurairah wa Aisyah qala Abu Isa hadits Ibn Abbas haditsun hasanun. Semakna dengan hadis bab ni masih ada lagi riwayat daripada Abu Hurairah dan Aisyah. Imam Tirmizi kata hadis Abdullah bin Abbas berkenaan dengan Rasulullah SAW laknat kepada kaum wanita yang mengunjungi tanah perkuburan, dan juga melaknati kepada mereka yang mengadakan kubur, menjadikan tempat sembahyang, tempat sujud di atas kubur, dan juga menghiaskan tanah perkuburan ataupun menghiaskan kubur dengan nyalakan lampu pelita dan sebagainya. Nabi SAW laknat. Jadi hadis itu Imam Tirmizi kata hadis hasan. Babu ma jaa fi naumi fil masjidin. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan tidur dalam masjid, harus ataupun tidak tidur dalam masjid. Berkenaan dengan itu akan bincang dalam bab ni. Haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar kata, kami tidur semasa hayat Rasulullah SAW di masjid. Maknanya ketika Rasulullah SAW masih ada lagi, masa tu kami biasa tidur dalam masjid, sedang kami adalah pemuda. Maknanya masa tu masih muda lagi, tidur dalam masjid. Nabi SAW tidak larang mereka tidur dalam masjid tu. Qala Abu Isa, Imam Tirmidzi kata, hadis Ibn Umar hadisun hasanun sahihun. Hadis tadi hadis dikira hasan lagi sahih. Faqad rakhasa qaumun min ahli al-ilmi fi an-naum fi al-masjid. Dan sekumpulan ulama mereka mengharuskan tidur dalam masjid, dan jumhur ulama juga berpendapat harus tidur dalam masjid. Qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas kata, la yattakhidhuhu mabitan wa maqilan, tidak boleh jadikan masjid itu mabit, tempat tidur malam, wa maqilan, jadikan tempat tidur siang hari. Mabit daripada bata bermalam, maqil daripada asal qailulah, tidur siang hari. Jadi pendapat Abdullah bin Abbas ni, orang tidak ada apa-apa hajat nak sembahyang dan sebagainya dalam masjid, sengaja bermalam dalam masjid ataupun tidur, masuk tidur siang hari, itu dilarang. Cuma dia izin, dia benar tidur dalam masjid ni bagi mereka yang menghendaki sembahyang sambil tunggu nak sembahyang, baring tidur seketika. Itu Abdullah bin Abbas juga benarkan, tidak menjadi masalah di sisi dia. Wa dhahaba qaumun min ahli al-ilmi ila qauli Ibn Abbas, sekumpulan ulama mereka berpegang dengan pendapat Abdullah bin Abbas tu. Jadi dalam kumpulan ulama termasuk Imam Malik. Imam Malik kata, aku tidak suka bagi mereka yang ada rumah, mereka bermalam dalam masjid dan tidur siang hari dalam masjid. Itu pendapat sama dengan Abdullah bin Abbas daripada Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Ibrahim. Sama juga mereka kata sama dengan pendapat daripada Imam Malik Sani. Dan bagi mereka yang mengharuskan bermalam ataupun tidur siang hari, dan juga harus makan, minum, duduk dalam masjid dan sebagainya, yang mengharuskan perbuatan-perbuatan itu, mereka berdalilkan dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah kumpulan muhajirin miskin
tidak ada rumah dan tidak ada anak isteri. Mereka tidur dalam masjid. Tempat duduk mereka dah jadi masjid itu dah jadi tempat duduk bagi mereka. Jadi mereka duduk situ, bermalam di situ, makan, minum, duduk, sembahyang, belajar dengan Rasulullah SAW dan sebagainya. Kesemuanya mereka lakukan di Masjid Nabawi. Dan juga ada riwayat daripada Hasan Basri, katanya Uthman bin Affan tidur dalam masjid dan tidak ada sesiapa di sisinya berhampiran dengan Uthman, Sayyidina Uthman itu. Jadi maknanya ada ulama yang mengharuskan tidur dalam masjid dan ada ulama yang melarang tidur dalam masjid. Jadi kalaulah seseorang tidur dalam masjid, tidak mencemarkan masjid dan tidak ada apa-apa masalah daripada dia, jadi harus dia tidur. Kalau tidur dalam masjid bermalam ataupun tidur siang hari mengadakan masalah, mencemarkan masjid ataupun mengganggu orang sembahyang dan sebagainya, itu dilarang. Babu ma jaa fi karahiyatil bai'i wasyira'i wa insyadid daddati wasy'ri fil masjid. Bab ini datang berkenaan dengan karahah, makruh bai' dan syira', jual dan beli dalam masjid, dan juga insyadid dallah, mengumumkan barang hilang dalam masjid, wasyi'ri, dan membaca syair dalam masjid dikira makruh, tidak digalakkan buat dalam masjid perkara-perkara itu. Haddatsana Qutaibah akhbarana al-Laits an ibni Ajlana an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada tuknya Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an tanashudil asy'ari. Nabi sallallahu alaihi annahu naha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada tanashudil asy'ar, yaitu saling membaca syair dalam masjid. Tujuan mereka baca gilir-gilir syair dalam masjid, tanasyud, saling membaca syair ni, tujuan mereka berbangga-bangga baca syair tu ataupun bacaan syair daripada mereka membawa maksud yang tidak elok, bercanggah dengan syarak, itu semua dilarang buat dalam masjid. Tapi kalaulah baca syair yang boleh mengingatkan akhirat ataupun baca syair meninggikan syiar Islam, dan juga baca syair dalam bentuk memberi jawapan kepada kaum kufar terhadap mereka yang kritik dengan Islam dan sebagainya,
kalau ada maksud yang indah di situ dalam syair itu, syair seperti itu diharuskan baca dalam masjid. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat baca syair-syair yang membawa maksud untuk meninggikan syiar Islam. Dan juga sahabat nama Hasan, Nabi SAW adakan tempat khusus untuk Hasan baca syair. Jadi Hasan ni dia baca syair dalam Masjid Nabawi. Tujuan dia membalas ataupun menjawab kepada kaum kufar yang mana mereka perlekehkan agama Islam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Sabit Sani dia baca syair-syair sebagai membalas jawapan kepada kaum kufar di mana mereka perlekehkan Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan syair-syair seperti itu digalakkan dan tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syair-syair berbentuk meninggikan syiar Islam dan tidak membawa maksud kotor dan tidak ada makna-makna yang bercanggah dengan syarak. Syair-syair seperti itu harus baca dalam masjid. Wa 'anil bai'i, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada jual beli dalam masjid. Di sisi jumhur ulama, larangan jual beli dalam masjid ni mereka mengambil maksud alal karahah, makruh. Wa an yatahallaqa an-nasu fihi yaumal jumu'ati qabla as-salati, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada orang ramai menjadikan halaqah, maksudnya duduk berkelompok dalam satu halaqah, walaupun duduk dalam masjid ketika itu yaumal jumu'ah qabla salat, pada hari Jumat sebelum sembahyang Jumat itu duduk likung halaqah, walaupun dengan tujuan muzakarah ilmu dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada duduk berkelompok dalam masjid hari Jumat sebelum sembahyang Jumat itu. Jadi hari Jumat ni tujuan orang datang untuk sembahyang, mereka datang akan ambil tempat dalam saf-saf, beratur saf. Jadi bila duduk lingkung buat halaqah dalam masjid, duduk berkelompok dalam masjid itu mengganggu maksud sebenar hari Jumat tu, sembahyang Jumat tu. Jadi kalaulah ada majlis muzakarah ilmu dan sebagainya, ketika itu pun duduklah dalam saf tu, beratur seperti mana dah ambil tempat untuk dia nak sembahyang tu, duduklah dalam keadaan begitu. Jangan buat halaqah, jangan jadikan berkelompok setempat, duduk di dalam saf dengan tazkirah daripada orang mengajar dan sebagainya, boleh dengan cara tu.
Jadi dengan sebab ada qabla salat, syarat tidak boleh buat cara tu sebelum sembahyang Jumaat. Jadi bermakna kalaulah adakan majlis-majlis ilmu selepas sembahyang Jumaat, ketika tu tidak mengapa duduk berkelompok ataupun buat halaqah alikum duduk, itu tidak mengapa. Yang larangnya sebelum fardu, sebelum sembahyang Jumaat. Wa fil babi an Buraidah wa Jabir wa Anas qala Abu Isa hadits Abdullah bin Amr bin al-As hasanun, hadisun hasanun, hadis sani yang menyebut larangan sani, hadis itu hasan. Wa Amr bin Shu'aib huwa ibnu Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, maksudnya Amr bin Shu'aib bin Muhammad tu Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi bila sebut dalam sanad hadis tadi an jaddihi Amr bin Shu'aib, dia riwayat daripada ayah dia iaitu Shu'aib, kemudian Shu'aib pula riwayat daripada tuknya Amr. Jadi ayah Shu'aib sani, dia itulah tuk Amr tu. Jadi Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Jadi apa nama tuk dia Abdullah bin Amr. Dia yang riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah ni ayah kepada bagi Shu'aib, dan tuknya Amr, dan Abdullah bin Amr ni tuk bagi Shu'aib dan ayah pada tuk Amr. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dia kata ra'aitu Ahmad wa Ishaqa wa dzakara ghairahuma, saya melihat Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Ibrahim, dan juga Imam Bukhari menyebut selain daripada dua imam itu, maknanya selain daripada Imam Ahmad dan Imam Ishaq, mereka juga yahtajjuna berhujjah bi hadis Amr bin Shu'aib, dengan hadis Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib riwayat daripada tuk dia, iaitu ayah pada Shu'aib, Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi mereka, maksudnya Ahmad, Ishaq dan imam lain, mereka berhujjah juga dengan hadis Amr bin Shu'aib itu. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, wa qad sami'a Shu'aib bin Muhammadin min Abdullah bin Amr. Shu'aib bin Muhammad
Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As. Sani Shu'aib bin Muhammad, dia sama dengar hadis daripada Abdullah bin Amr. Qala Abu Isa, Imam Tirmidzi kata, wa man takallama fi hadis Amr bin Shu'aib innama da'afahu li'annahu yuhaddithu an sahifati jaddihi. Imam Tirmidzi kata, mereka yang berbicara, bertikai pada hadis Amr bin Shu'aib. Tadi Imam Tirmidzi dah sebut hadisnya, apa nama, Abdullah bin Amr bin al-As yang ada larangan sani. Hadis itu hadis hasan. Ada setengah imam mentad'ifkan hadis itu. Jadi itu Imam Tirmidzi akan nyatakan di sini. Katanya Imam Tirmidzi, ada setengah-setengah muhaddisin mereka pertikai berkenaan dengan hadis Amr bin Shu'aib. Mereka mentad'ifkan Amr bin Shu'aib itu. Hadis yang datang daripada Amr bin Shu'aib itu mereka tad'ifkan, kata da'if. Sebab apa mereka anggap da'if? Li'annahu yuhaddithu, kerana ia Amr bin Shu'aib itu menceritakan, meriwayatkan hadis an sahifati jaddihi, daripada sahifah tuknya. Maknanya tuk dia ada sahifah yang catat hadis-hadis dalam sahifah tu. Jadi Amr bin Shu'aib ni, dia tengok dalam sahifah tu, dia riwayat balik hadis-hadis tu. Maksudnya ka'annahum ra'au, seolah-olah mereka yang petikai berkenaan dengan hadis Amr bin Shu'aib katanya da'if tu, seolah-olah mereka anggap annahu, sesungguhnya dia Amr bin Shu'aib tu lam yasma' hadhil ahaditha min jaddihi, tidak sama, tidak dengar hadis-hadis ini daripada tuknya. Jadi maksudnya syarat sah sesebuah hadis menjadi sahih itu dah hilang di situ. Syarat sah hadis menjadi sahih ni ittisalus sanad, sanad bersambung dengan adanya murid dengar hadis daripada guru. Jadi di sini bila kata dia tu tengok dalam sahifah peninggalan tok dia riwayat balik daripada sahifah tu, itu menggambarkan Amr bin Shu'aib ni tidak dengar sendiri hadis-hadis itu daripada tok dia. Dia riwayat melalui sahifah tok dia. Di situlah setengah ulama muhaddisin mentad'ifkan hadis yang riwayat oleh Amr bin Shu'aib tu. Qala Ali bin Abdullah wa dhukira an Yahya bin Sa'id, Ali bin Abdullah al-Madini, dia kata diceritakan orang daripada Yahya bin Sa'id al-Qattan, Imamul Jarh wa Ta'dil. Dia kata, Yahya bin Sa'id kata, hadis Amr bin Shu'aib indana, ay inda ahli al-hadis, wahin ay da'ifun. Hadis Amr bin Shu'aib sani Yahya bin Sa'id Imamul Jarh wa Ta'dil kata, di sisi ulama hadis kami, hadis itu dianggap da'if. Jadi daripada penjelasan Imam Tirmidzi ini,
dapati ada perbezaan pendapat di kalangan muhaddisin sendiri yang membeza fahaman terhadap Amr bin Shu'aib Sani, bukan ulama-ulama hadis biasa, tidak, tokoh-tokoh terkenal menjadi rujukan utama bagi umat Islam, yaitu Imam Bukhari sendiri dan juga Imam Yahya bin Sa'id sendiri, di mana Yahya bin Sa'id itu seorang imam terkenal dalam bidang ilmu jarah dan ta'dil. Jadi mereka sendiri berbeza pandangan di sini. Imam Bukhari bagi dia tidak mengapa berhujjah dengan hadis yang riwayat oleh Amr bin Shu'aib itu, dan Imam Bukhari sendiri mengadakan dalil. Dia kata dia lihat Ahmad dan Ishaq, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dua tu merupakan tu guru bagi Imam Bukhari. Jadi dia berhujjah dengan uslub tu guru dia dua orang, Ahmad dan Ishaq. Mereka berdua berhujjah dengan hadis Amr bin Shu'aib. Jadi maksudnya Imam Bukhari tidak menjadi masalah dengan hadis-hadis datang daripada Amr bin Shu'aib itu di sisi dia, dan di sisi Yahya bin Sa'id dia anggap hadis yang datang daripada Amr bin Shu'aib ni dhaif, dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga tergolong dalam golongan yang pertikai terhadap hadis Amr bin Shu'aib atas dasar Amr bin Shu'aib riwayat hadis ni daripada sahifah tu dia, hadis tu bukan dengan sama dengar hadis daripada tu dia. Itulah punca mereka kata hadis datang daripada Amr bin Shu'aib itu dhaif. Jadi itu memang biasa di kalangan a'immah muhaddisin ada khilaf pendapat. Terkadang satu hadis setengah imam hadis anggap sahih, hadis itu juga setengah imam hadis kira dhaif. Rawi di sisi Imam Bukhari dikira tidak siqah, tapi di sisi anak murid dia Imam Tirmizi pula kata rawi ini siqah. Maknanya khilaf seperti itu memang ada. Dan begitu juga hadis di mana Imam Bukhari anggap sahih, dah pun masuk dalam kitab Bukhari dia, tapi hadis tu dianggap dhaif di sisi tu guru dia Imam Yahya bin Ma'in. Jadi khilaf seperti itu memang ada di sisi muhaddisin. Jadi hadis-hadis yang mana ada khilaf seperti itu, apabila kita nak amal, perlu kita buat penyelesaian yang elok di situ. Tidak boleh kita nak ambil keputusan sesuka hati kita. Jadi kita rujuk kepada pandangan-pandangan muhaddisin yang wujud kemudian daripada mereka yang menjadi khilaf sani. Apa keputusan daripada mereka, kita rujuk kepada itu. Jangan kita pandai-pandai nak buat putusan dengan cara kita mengambil pahaman ataupun keputusan daripada satu pihak muhaddisin saja. Itu akan timbulkan masalah. Jadi kita tengok bila ada khilaf-khilaf begitu,
akhirnya jumhur muhaddisin buat apa keputusan. Kita ambil di situ. Kita tidak mampu, tidak layak nak buat keputusan tentang perkara-perkara itu. Jadi baik kita turut dan ikut saja keputusan mu'tamad sudah ada daripada jumhur muhaddisin. Itu senang bagi kita dan dapat menjauhi daripada menimbulkan masalah dalam bidang ilmu hadis itu. Wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi al-bai'a wa syira'a fil masjid, dan sekumpulan ulama menganggap makruh jual dan beli dalam masjid. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, yang berpendapat begitu itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Ibrahim, imam dalam mazhab Zahiri. Wa huwa qaulul jumhuri wa huwa al-haqq, dan itu juga pendapat daripada jumhur ulama, dan ia adalah pendapat yang benar. Jadi maksudnya jumhur ulama juga berpendapat beli jual dalam masjid dikira makruh. Wa qad ruwiya an ba'di ahli al-ilmi min at-tabi'in rukhsatun fil bai'i wa syira'i fil masjid, dan diriwayatkan daripada setengah ulama dari kalangan tabi'in diharuskan rukhsah, ada keharusan beli jual dalam masjid. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis lain keharusan berkenaan dengan insyadus syi'ri, menciptakan, mengadakan bacaan syair dalam masjid. Jadi seperti mana dah saya beritahu, syair itu membawa maksud yang indah, boleh mengingatkan Allah, Rasul dan akhirat, dan tidak mengandungi isi kandungan yang tidak elok, bercanggah dengan syarak, dan tidak ada makna-makna yang tidak baik. Kalau macam tu, syair seperti itu harus baca dalam masjid. Kalau tidak boleh baca dalam masjid. Babu ma jaa fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa. Bab ini datang berkenaan dengan masjid yang diasaskan ataupun didirikan atas dasar taqwa. Haddatsana Qutaibah akhbarana Hatim bin Ismail an Unais bin Abi Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri qala imtara. Riwayat daripada Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id kata imtara rajulun, imtara yamtari, imtira maksudnya mujadalah. Seorang lelaki min Bani Khudrata, daripada kabilah Bani Khudrah, dan rajulun min Bani Amr bin Auf, seorang lelaki daripada kabilah Bani Amr bin Auf,
Dua tu imtara, bertengkar ataupun berdebat, fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa, tentang masjid yang diasaskan, didirikan di atas dasar taqwa. Faqala al-Khudri, lelaki daripada kabilah Bani Khudrah Sani, digelar Khudri, dia tu kata, huwa masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah masjid yang dimaksudkan ussisa ala taqwa Sani, itu adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Masjid Nabawi. Wa qala al-akharu huwa masjidu Quba, yang seorang lagi kata ia adalah Masjid Quba, masjid yang maksud daripada masjid ussisa ala taqwa yang sebut dalam Al-Quran tu adalah Masjid Quba. Fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalika, kemudian mereka berdua datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada itu, berkenaan dengan pertikaian mereka terhadap masjid ussisa ala taqwa itu. Mereka datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala huwa hadha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa, ia, yakni masjid yang dimaksud ussisa ala taqwa Sani, diasaskan, didirikan di atas dasar taqwa itu, masjid itu adalah huwa itu, maksud itu. Hadza, ia adalah ini, maksudnya masjid yang didirikan di atas dasar taqwa itu adalah ini, masjid ini, yakni masjidahu, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Hadza, maksudnya Masjid Nabawi. Wa fi zalika, zalika maksud Masjid Quba, dan pada Masjid Quba itu juga ada khairun kasir, kebaikan banyak. Jadi bila Rasulullah SAW jawab, kata Masjid Nabawi lah maksud masjid yang diasaskan, didirikan di atas dasar taqwa, itu tidak bermakna Masjid Quba ni tidak ada kelebihan, tidak ada kebaikan pada Masjid Quba itu, tidak bermaksud begitu. Pada Masjid Quba itu juga ada banyak kebaikan. Dan jadi jawapan daripada Rasulullah SAW, ussisa ala taqwa itu adalah Masjid Nabawi. Dan sesetengah ulama, termasuk juga jumhur ulama, mereka ambil maksud Masjid ussisa ala taqwa ni berdasarkan zahir ayat tu, mereka kata Masjid Quba. Jadi setengah ulama buat keputusan yang mana Masjid ussisa ala taqwa, sama ada Masjid Nabawi ataupun Masjid Quba. Jadi ada ulama yang buat kesimpulan, mereka kata
wal haqqu anna kullam minhuma ussisa 'ala taqwa. Sebenarnya kedua-dua masjid itu diasaskan di atas dasar takwa, tapi bila jadi ikhtilaf, pertengkaran, perdebatan di antara dua orang sahabat tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kata Masjid Nabawi, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya hendak menjauhkan sangkaan orang masjid yang diasaskan di atas dasar takwa hanya Masjid Quba, tidak masjid lain. Jadi nak hilangkan sangkaan seperti itu, Nabi SAW jawab, kata begitu. Dan sebenarnya Masjid Quba juga diasaskan di atas dasar takwa, tidak nafi. Jadi maksudnya Nabi SAW jawab begitu, nak bagi hilangkan sangkaan daripada sesetengah orang berkenaan dengan ussisa 'ala taqwa ni khusus bagi Masjid Quba saja. Jadi Nabi SAW nak menolak sangkaan yang tidak tepat itu. Nabi SAW jawab, huwa hadha sani, maksudnya masjid yang diasaskan di atas dasar takwa itu masjid ini, Masjid Nabawi. Jadi kalau tidak ada apa-apa nak menolak fahaman seperti itu, mungkin Nabi SAW juga utamakan bagi jawapan Masjid Quba yang dimaksudkan dengan ussisa 'ala taqwa itu. Jadi disebabkan ada alasan-alasan seperti tersebut tadi, ulama yang buat kesimpulan dan mereka kata anna kullam minhuma ussisa 'ala taqwa. Kedua-dua masjid itu diasaskan di atas dasar takwa. Jadi ambil maksud tu selesai, tidak timbul lagi apa-apa iskal, dan tujuan Rasulullah SAW jawab tu pun dah nyata dalam tu. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun haddathana Abu Bakrin عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي علي بن عبد الله المديني. Dia kata, saya ajukan soalan terhadap Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkenaan dengan Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami. Faqala, maka Yahya bin Sa'id Al-Qattan jawab kata, lam yakun bihi ba'sun, tidak mengapa dengannya, maknanya boleh menerima riwayat daripada dia. Wa akhuhu Unais bin Abi Yahya, sedang saudaranya Unais bin Abi Yahya. Tadi Muhammad bin Abi Yahya, saudara dia Unais bin Abi Yahya asbatu minhu min Muhammad bin Yahya Al-Aslami. Dia tu lebih teguh, lebih kuat daripada Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami itu. Jadi tujuannya Imam Tirmizi
dia bawa cerita berkenaan dengan Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami ini. Dia nak meneguhkan rawi yang ada dalam sanad hadis yang dia bawa di bawah Tarjumatul Bab Sani. Di situ ada haddatsana Qutaibah akhbarana Hatim bin Ismail an Unais bin Abi Yahya. Yang tu. Jadi Unais bin Abi Yahya ni saudara Muhammad bin Abi Yahya. Muhammad bin Abi Yahya pun seorang rawi yang tidak ada apa-apa masalah, diakui oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imamul Jarhi wa Ta'dil, dan saudara Muhammad bin Abi Yahya iaitu Unais bin Abi Yahya yang jadi rawi hadis tani. Imam Tirmizi kata itu Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dia tu lebih kuat, lebih teguh daripada Muhammad bin Abi Yahya. Jadi Imam Tirmizi dengan keputusan daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia berdalilkan Unais bin Abi Yahya, rawi dalam sanad hadis dia, kiranya rawi yang baik, yang tidak mempunyai apa-apa masalah. Jadi disebabkan rawi-rawi hadis tidak bermasalah dan sanad hadis bersambung, dan rawi-rawi dikira siqah, dhabit, daripada rawi-rawi itu pun dianggap kemas. Jadi sebab itu Imam Tirmizi menghukum hadis tadi sebagai sahih, dan hadis itu datang dengan beberapa sanad. Dalam setengah-setengah sanad pula dhabit daripada rawi ada sedikit kekurangan, tidak sampai tahap tertinggi yang diingini untuk sebuah hadis itu jadi sahih. Sebab itu Imam Tirmizi letak juga darajat hasan bagi hadis ni. Jadi maknanya apabila hadis itu datang dengan dua sanad, di situ biasanya Imam Tirmizi menghukum hadis itu sebagai hasan sahih. Maksudnya berdasarkan satu sanad hadis dikira sahih, dan dengan mengambil kira satu sanad lagi, hadis ni juga dianggap sebagai hadis hasan. Itu satu istilah khusus yang diguna pakai oleh Imam Tirmizi. Dia akan hukum hadisun hasanun sahihun. Terkadang dia hukum hadis ni hadis hasanun gharibun, kadang-kadang hasanun sahihun gharibun. Ada gabungan-gabungan darajat hadis yang ditentukan oleh Imam Tirmizi, agak berbeza dengan imam-imam hadis lain. Jadi itu istilah khusus Imam Tirmizi ataupun penentuan berdasarkan ijtihad daripada Imam Tirmizi dalam bidang ilmu hadis ni. Babu ma jaa fi salati fi Masjid Quba, berkenaan pahala semayang di Masjid Quba. InsyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah.
Nah,